dan bersembunyi di sebalik dindingnya, maka tidak harus seseorang memasuki tanpa izin daripadanya hanya kerana ingin mengetahui perbuatan maksiat, kecuali jika ia nyata sehingga diketahui oleh sesiapa yang berada di luar rumah. Kalau kita lalu kat luar rumah duk nampak dah kot tingkap, duduk di luar pun duk dengar cuncang, duk dengar dah bunyi tak tahu hala dalam, itu zahir. Kalau senyap sunyi kita tak payah pergi ketuk, dan apatah lagi pergi bawa kamera dan wartawan supaya buat liputan. Setengah orang kata, saya tak apalah, biar pilih artis, biar pada muka artis. Tuan-tuan, Islam ni Yahudi pun dia layan sama, Kristian pun dia layan sama, apatah lagi artis. Sekalipun dia artis tapi dia orang Islam. Sebab tu kita duk bagi orang jauh daripada agama. Mentang-mentang dia artis, kita tendang dia masuk neraka bang. Takkan macam tu. Takkan kita macam tu. Kita sedang kempen supaya Islam yang begitu luas. Kata Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Min Fiqh Daulah, ni sebahagiannya diedarkan, kemungkaran itu mestilah nyata dan dilihat. Adapun jika pelakunya melakukan secara sembunyian daripada pandangan manusia dan menutup pintu rumahnya, maka tidak seorang pun boleh mengintipnya atau merakamnya secara diam-diam dengan menggunakan alat elektronik atau kemudian kamera video, atau menyerbu rumahnya untuk memastikan kemungkarannya. Inilah yang ditunjukkan dalam lafaz hadis, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah. Dikaitkan kewajipan mengubah itu dengan melihat dan menyaksikan kemungkaran, tidak dikaitkan dengan mendengar tentang kemungkaran dari orang lain. Ini kerana Islam tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengerjakan kemungkaran secara bersembunyi dan tidak menampakkannya. Diserahkan hanya kepada Allah Ta'ala untuk menghisapnya pada hari kiamat. Hisap itu bukan menjadi wewenang di dunia sehingga dia melakukannya dengan terang-terangan dan menyingkap keaibannya. Bahkan hukuman ilahi itu lebih ringan bagi orang yang menutup keaibannya dengan menggunakan tabir Allah dan tidak menampakkan kederhakaannya, seperti mana yang disebut dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umat aku diampunkan kecuali orang yang menampakkan dosanya. Ini kata Yusuf Al-Qaradawi, hadis riwayat Bukhari. Justru tiada seorang pun mempunyai wewenang, yakni dengan semudah-mudahnya, untuk menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara sembunyian, terutamanya maksiat hati seperti riak, kemunafikan, kesombongan, dengki, kikir dan lain-lain. Sekalipun agama menganggapnya bagi dosa besar, namun tidak dibantah selagi tidak zahir dalam bentuk amalan. Sebab itu kita diperintahkan untuk menghakimi manusia apa yang kita nampak. Adapun hal-hal yang tersembunyi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, adakah mufti Perlis yang kata dulu benda ni? Ni ustaz-ustaz kadang-kadang duk ceramah di masjid Pulau Pinang lah. Pergilah baca bagi luas sikit. Bukan habis apa kepentingan yang mufti Perlis duk pergi bela geng-geng apa? Geng-geng khalwat tu. Bukan kepentingan. Kita suruh orang ikut peraturan. Tuan-tuan, pi ikut lorong tu ramai mungkar ke bawah ni macam-macam ni. Apa? Planet Hollywood nak bagi apa sempena Valentine Day ni, nak bagi free kot arak. Saya ingat mil-mil ke apa ni kepada perempuan yang pergi. Itu kemungkaran terbuka, yang tu kita cegah, itu kita kena sebut dan kita ingatkan kepada semua pihak, termasuk pada pihak pemerintah, supaya benda-benda yang macam ni mestilah ditegah. Hak pondan duduk kat tepi jalan tu, pergi tangkap mat tu, hak tu terbuka.